Shalom. 我们一起来祷告。 Mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala berdoa. 我们在天上的父，我们感谢你。 Allah Bapa kami di surga, kami ucapkan puji syukur terima kasih padamu. 今天下午我们可以聚集在一起来敬拜、来歌颂、来赞美。 Pada sore ini kami boleh berkumpul, kami memuji Engkau, menyembah Engkau, kami beribadah kepadamu. 在加勒团契，我们可以聚集在一起来学习你的话语。 Di dalam komisi Kaleb kami bersekutu, kami belajar firman-Mu. 求神自己带领我们， Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin kami. 自己对我们说话， Engkau sendiri berfirman kepada setiap kami, 让我们更了解你的话语， agar kami boleh semakin mengerti 让 firman-Mu, 我们可以行在我们的生活当中。 agar kami boleh lakukan di dalam kehidupan 感 kami. 谢主， Terima kasih 我们 Tuhan. 这样感祷告，奉靠生命求的， Demikian kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 各位长辈们，你们好， Senior semua baik. 非常高兴见到你们。 Senang sekali bisa bertemu dengan saudara 今天 sekalian. 的题目是以爱心彼此服侍。 Dan tema kita pada hari ini adalah bahwa kita dengan kasih kita melayani. 容易不容易？ Gampang tidak? 有服侍别人吗？ Apakah saudara ada melayani orang lain? 在我们服侍当中的时候，服侍的人是如果很可爱的、很好的，就感受到服侍是很容易。 Di tengah-tengah pelayanan kita, kalau orang kita melayani, orang-orang yang menyenangkan, orang yang suka, maka kita merasakan pelayanan kita itu lebih gampang, lebih mudah. 但是在我们的生活当中，在我们服侍当中，没有每个人都让我们很喜欢他的。 Tetapi di dalam pelayanan kita itu bukan setiap orang yang membuat kita menjadi suka kepada mereka. 在我们生活当中，有各种各样的不同的人。 Dalam pelayanan kita ada bermacam-macam kelompok jenis orang. 有时候不是有时候了，常常就让我们就感受到好累， Dan seringkali membuat kita begitu capek. 不是单单身心灵累而已，但是精神上也是很累。 Bukan hanya dalam roh kita, tapi juga dalam pikiran kita 然 begitu 后capek. 服侍中都没有得到那个喜乐， Dan di dalam pelayanan itu kita tidak memperoleh sukacita itu. 对吗？ Betul nggak? 有这样的感觉吗？ Apakah kita ada merasa 有这样 demikian? 的经验吗？ Apakah kita punya pengalaman yang demikian? 在教会就是这样的。当我们面对很多人的时候，我们不是说每个人都会让你喜乐在侍奉当中。 Di gereja memang demikian. Waktu kita menghadapi jemaat begitu banyak, bukan setiap orang itu membuat kita menyukakan kita. 你做了很多，然后不是得到赞美、批评你得到的。 Kamu melayani bekerja begitu banyak, bukan mendapatkan pujian, tapi sebaliknya kita dapat kritik. 呀，我们不是单单得到赞美，但是我们得到什么吗？得到那个慈悲。 Dan kita bukan hanya kita dipuji, tapi kita juga ditegur. 然后在这样的侍奉当中的时候，我们怎样教你们？要爱心，用爱心，用喜乐来彼此的侍奉呢？ Lalu di tengah-tengah pelayanan ini, bagaimana kita bisa menghimbau jemaat? Mari kita melayani dengan sukacita, mari kita melayani dengan 有一 kasih. 些人就说，看到他的脸我就很生气了， Ada sekelompok orang mengatakan, lihat mukanya aja saya sudah emosi. 看到他的脸就不想服侍他了。 Dan kalau melihat mukanya saja, saya sudah tidak kepengen untuk melayani dia. 但是今天下午我们要学习一个功课，就是说要以爱心彼此的服侍。 Tapi pada sore hari kita mau belajar satu pelajaran, yaitu kita melayani dengan kasih. 第一的就是为什么我们要用爱心来服侍呢？ Yang pertama, mengapa kita mau saling melayani dengan kasih? 第一就是因为上帝先服侍我们了。 Pertama adalah karena Tuhan yang terlebih dahulu dia melayani kita. 从前有一个老人家， Dulu ada seorang tua, 在他的家里面，他养了2只鸡。 di rumahnya itu dia pelihara 2 ekor ayam. 有一天早上他起床的时候，他就看到那个2只鸡在打架。 Dan satu kali dia bangun tidur, dia melihat 2 ekor ayam itu sedang berantem. 然后他不想让他们因为打架而受伤了， Dan dia tidak kepengen kedua ayam itu mereka berantem lalu terluka. 然后他就
大喊的声音就不要吵架了。 Maka dengan suara keras dia pus-pus supaya mereka tidak lagi berantem. 但是那两只鸡都不管他，继续的吵架，继续的打架。 Tetapi kedua ekor ayam itu tidak peduli dia, mereka terus ribut terus berantem. 然后他拿了一个石头， Kemudian dia ambil satu batu. 他打算了要丢给他们，让他们可以不吵架了。 Dia pikir mau lempar kepada mereka supaya mereka tidak lagi berantem. 他拿上那个石头的时候，他就想到，哎，如果我丢那两只鸡的时候，有可能一只鸡会受伤。 Lalu waktu dia pegang batu itu dia pikir kalau saya lemparkan batu itu mungkin salah satu ayam itu akan terluka. 吃亏的也是我啊， Maka yang rugikan tetap saya. 所以他不曾用那个石头来丢他们。 Maka dia tidak jadi pakai batu itu untuk melempar mereka. 然后他就走到那边，他就想拉两只鸡，就分开他们了。 Lalu dia mencoba mendekat supaya memisahkan kedua ekor ayam itu. 他拉一只鸡的时候，那另外一只鸡在打架， Dan waktu dia tarik seekor ayam itu, yang satu lagi terus dekati untuk berantem. 然后事情就发生了。 Lalu peristiwa itu terjadi. 他想要分开他们，但是呢，他一只鸡捏住了他的手。 Tetapi ketika dia memisahkan akan dua ekor itu, tetapi satu ekor ayam itu sudah membuat tangannya itu sudah terkilir. 各位弟兄姐妹们，我们可以想象吗？如果我们是那个老人家，我们怎样？ Saudara, kita bisa bayangkan kalau kita sebagai orang tua itu kita akan bagaimana? 我们好事要分开他们， Kita punya hati niat yang baik untuk memisahkan mereka. 但是一只鸡捏住了我们的手。 Tetapi seekor ayam itu sudah membuat tangan kita terkilir. 那个老人家也生气啊。 Dan orang tua itu jadi emosi, marah. 如果福建人就是说，唔知死啊， Kalau orang Hokkien bilang mencai sih ya. 也看要救你了，你还要打架，你还不知道啊？ Saya mau tolong kamu, selamatkan kamu supaya jangan berantem lagi, tapi kamu masih tidak sadar. 然后他就想，如果我可以成为一只大鸡，那就好了， Lalu dia berpikir kalau saya bisa menjadi seekor ayam yang besar itu alangkah baiknya. 我就可以跟他们沟通，我可以跟他们讲话，我可以拉他们不要打架了。 Saya bisa komunikasi dengan mereka, saya bisa bicara dengan mereka, saya bisa memisahkan mereka supaya tidak berantem lagi. 各位弟兄姐妹们， Saudara sekalian, 有可能我们就看那个老人家这好笑， kalau kita melihat orang tua ini kita merasa itu lucu. 他要做一个大鸡来分开那个两只小鸡， Dia mau menjadi seekor ayam besar untuk memisahkan kedua ekor ayam kecil itu. 哪里可能？ Mana mungkin 人变到一个只鸡， manusia berubah menjadi seekor ayam. 但是你说不可能的时候，上帝来到这世界来拯救我们的时候怎样？ Saudara, engkau mengatakan tidak mungkin, tetapi ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, dia bagaimana? 在约翰福音3章16到17节那边，如果你带圣经来跟我一打开，约翰福音第3章16到17节。 Dalam Injil Yohanes pasal ketiga ayat 16, 17, kalau sudah bawa Alkitab, saya bisa bersama-sama kita buka. 我读给你们听哈。 Saya bacakan. 神爱世人，神只将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神差遣他的儿子来到这世上，不是为了审判世界，而是为了通过他拯救世界。 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. 当亚当夏娃犯罪的时候， Ketika Adam dan Hawa mereka berbuat dosa, 上帝很生气， Tuhan begitu marah. 上帝就说过了，这个果子你不可以吃的， Tuhan sudah pernah mengatakan bahwa buah ini engkau tidak boleh 我 makan. 警告你了。 Saya sudah memperingati engkau. 但是人类就是这样，批评你说不可以的，他就去做。 Tapi manusia justru begitu. Yang kamu sudah larang justru dia sengaja melakukan. 但是神在生气的时候，他没有骂亚当夏娃， Tetapi Tuhan di dalam kemarahannya itu dia tidak memarahi Adam dan Hawa. 他找亚当夏娃，
Dia mencari akan Adam 给 dan 大家要 Hawa. 晓得，他们受犯罪了，他们是不对在上帝面前了。 Adam dan Hawa mereka sadar mereka sudah berbuat dosa, mereka sudah tidak benar di hadapan Tuhan 他们躲避起来， dan mereka bersembunyi. 但是上帝没有放弃过他们， Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka. 上帝找他们。 Tuhan pergi mencari mereka. 上帝说：“亚当、夏娃，你在哪里？” Tuhan berkata, Adam dan Hawa, di manakah kalian? 当我们想到这句话的时候，我们就问：好像上帝不知道亚当、夏娃吗？ Waktu kita ingat akan ucapan demikian, lalu kita mungkin berpikir, masakah Tuhan tidak tahu di mana Adam dan Hawa? 上帝知道， Tuhan tahu. 但是他说：“亚当，你在哪里？夏娃，你在哪里？”但那个是表达说上帝爱你。 Tetapi waktu dia mengatakan, di manakah engkau Adam? Di manakah engkau Hawa? Itu menyatakan bahwa Tuhan sayang kepada mereka. 上帝知道人是软弱的人， Bahwa Tuhan tahu manusia itu adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. 但是上帝没有说：“好了，你犯罪了，好了，我丢你出去了哈，然后我就再创造新的亚当，我再创造新的夏娃。” Tetapi Tuhan tidak mengatakan engkau sudah berbuat dosa, saya buang engkau, saya campakkan engkau, saya kembali menciptakan Adam yang baru, Hawa yang baru. 从历史上我们可以看到上帝怎样的一次的来拯救我们。 Dan dari sejarah kita bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan sekali dan berulang-ulang kali untuk menyelamatkan umat manusia. 其实我们就是好像那个小鸡在打架的 Maka 时候， kita seperti kedua ekor ayam yang kecil itu sedang berantem. 那老人家要拯救他们，要帮助他们，但是那个两只鸡都不要让那个老人家来帮助 Orang 他。 tua itu mau membantu mereka, menyelamatkan mereka, menolong mereka, tapi kedua ayam itu mereka tidak mau terus berantem. 上帝看人类也是这样， Dan Tuhan melihat umat manusia juga sama demikian. 从以色列的时候，他拯救他们，他帮助他们，他开路给他们。但是好像以色列人也是一样的，一次来赞美上帝，然后在后面的时候就继续不听上帝的话语了。 Dari bangsa Israel Tuhan sudah bagaimana Tuhan menolong mereka, menyelamat mereka, dan Tuhan bagaimana membimbing mereka. Tapi mereka satu saat datang memuji Tuhan dan kemudian mereka sudah mengingkari Tuhan. 上帝那么爱我们， Tuhan demikian sayang pada 所以 kita. 最后的就是他赐下他的独生子来生在这世界，跟我们一模一样的。 Maka yang terakhir bahwa dia mengutus anak yang tunggal lahir ke dalam dunia ini sama seperti kita sebagai manusia. 生了好像我们一样 Dia 是 sudah 人类， dilahirkan sama seperti kita umat manusia. 所以他可以跟我们沟通，他可以跟我们说话， Maka dia bisa komunikasi dengan kita, dia bisa bicara dengan kita, 他可以服侍我们。 dia bisa melayani kita. 那各位弟兄姐妹，服侍人类会很累吗？ Saudara, apakah melayani umat manusia itu akan membuat begitu capek? 从历史看到，从以色列到现在，我们新一代的哈，我们也是上帝也是服侍我们是很累的事。 Dan dari sejarah kita melihat daripada zaman bangsa Israel sampai kita pada zaman sekarang, kita melihat bagaimana Tuhan mau mencoba melayani kita, dia begitu capek. 我们常常也不听话， Kita seringkali kita tidak nurut. 我们知道福音，但是我们没有行出来。 Kita tahu akan kebenaran tetapi kita tidak lakukan. 我们知道我们不可以恨人，但是我们在我们的生活当中，常常就说看到你的脸我都很不喜欢的。 Dan kita tahu kita tidak boleh membenci, tapi seringkali yang kita lakukan melihat muka kamu saja saya sudah tidak suka. 在我们思想上，我们就想不好的事了。 Dalam pemikiran kita, kita memikirkan hal-hal yang tidak baik. 但是上帝没有撇弃过我们， Tetapi Tuhan dia tidak pernah mencampakkan kita. 因为上帝真正的爱我们， Karena Tuhan sungguh-sungguh dia mengasihi kita. 他用爱心来服侍我们。 Dia dengan cinta kasihnya untuk melayani kita. 神真的很爱我们的生命， Tuhan sungguh dia begitu sayang kepada hidup kita. 常常在我们的生活当中，我们可以看到上帝的怎样带领，怎样来服侍我们，怎样来支持我们的生活。 Di tengah-tengah kehidupan kita, kita bagaimana Tuhan sudah memimpin kita, bagaimana Tuhan sudah menopang, mendukung kehidupan kita. 那就是可以看到神怎样在我们的生活当中，他展示了爱。 Maka kita bisa melihat dalam kehidupan kita bagaimana Tuhan sudah menyatakan sayangnya, kasihnya kepada kita. 神向我们证明了他的爱。 Dan Tuhan sudah membuktikan kasih sayangnya kepada 神 kita. 通过
他以人类形式出现在世界上的世界上，我们表示了他对我们的爱。 Maka dengan Tuhan rela dia lahir dalam dunia itu, menjadi manusia, itu menyatakan kasih sayangnya kepada umat manusia. 那就是第一的原因，为什么我们要服侍别人 Dan 用爱 itulah 心？ alasan yang pertama, mengapa kita harus saling melayani dengan kasih. 如果上帝说我不爱你怎样？ Kalau Tuhan mengatakan aku tidak mengasihi engkau 好 bagaimana? 像我们对小朋友说：“哎呀，你很头皮的，你很bandel呀！” 然后就捏我们怎样？ Maka kita melihat anak itu, kita mengatakan kamu itu bandel. 但是上帝没有放弃我们， Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita. 他继续的来服侍我们。 Dia melayani kita. 第二的， Poin yang kedua, 上帝服侍我们，我们要服侍别人。 bahwa Tuhan dia sudah melayani kita, maka kita juga harus saling melayani. 服侍别人，因为上帝。 Kita melayani sesama kita karena demi Tuhan. 特蕾莎修女她讲了一个故事给我们听， Dan Ibu Teresa dia menceritakan satu cerita kepada kita. 她讲述了她从银锅里捡起一个男人，并且她带他回来的故事。 Dan ceritakan bagaimana membimbing seorang itu untuk kembali. 那个男人呢，在半个身子都被蛆虫吃掉了。 Dan laki-laki itu dalam badannya itu penuh dengan luka-luka yang sudah digigit oleh ulat-ulat. 他见到他的时候是很辛苦、很惨呐、 Dan waktu dia ketemu dia begitu susah payah, dia begitu kasihan sekali, 很肮脏。 begitu kotor. 但是他带他回去， Tapi dia bawa dia pulang, 给他好的生活， memberikan dia kehidupan yang baik, 给他有好的营养， memberikan dia gizi yang baik, 给他有好的舒服的房间 dan 睡觉。 memberikan dia satu ruangan yang nyaman supaya bisa tidur. 各位弟兄姐妹们， Saudara sekalian, 那个男人说什么？ apa yang dikatakan oleh laki-laki itu? 他说：“我像一只动物一样生活在街上。” Dia bilang saya seperti mirip seekor binatang yang hidup di pinggir jalan. 但我会像天使一样死去。 Akan tetapi saya bisa pergi seperti malaikat yang sama demikian. 受到爱护和照顾。 Dan saya boleh menerima cinta kasih dan juga perawatan. 各位弟兄姐妹们， Saudara sekalian, 平常我们看到那个肮脏的人啊，我们走开了； seringkali kita melihat orang yang kotor itu lalu kita menyingkir. 看到需要我们可怜他们的，但是我们就哎呦怕了，不要动他了。 Dan kita melihat orang yang perlu kita belas kasihani, lalu kita cari alasan, kita mengatakan kita takut, kita jangan campur. 但是特蕾莎修女没有这样做。 Tetapi Mother Teresa dia tidak melakukan demikian. 她说：“ Dia 对我 mengatakan, 来说，看到一个人的灵魂的伟大，他能像这样说话的死去，而不责怪他人和他的环境，也不进行比较，这真是非同寻常。” dan dia mengatakan bahwa kita melihat orang yang demikian itu, maka orang yang sangat-sangat tidak biasa. 各位弟兄姐妹们， Saudara sekalian, 他可以看到他是很有价值观的人， dia melihat mereka itu adalah orang yang punya nilai. 他看到上帝创造的人全部都很伟大的创造， Dan dia melihat bahwa setiap umat manusia ciptaan Tuhan itu adalah satu ciptaan yang agung. 所以他没有放弃那个男人。 Maka dia tidak membiarkan laki-laki 他 itu. 带他回来，他照顾他，他给他吃，他给他需要的，让他这个男人可以享受他的生活。 Dia membawa dia pulang, dia rawat, dia jaga supaya laki-laki itu bisa menikmati kehidupannya itu. 那个男人的时候，他好了，他不是说哇批评我的生活以前这样了，我为什么我这样没有？但是他可以看到上帝的恩手来扶持他。 Laki ini ketika dia sudah sembuh, dia tidak mengatakan sekarang saya sudah begini-begini, tidak. Tapi dia mengatakan, dia melihat bahwa tangan Tuhan yang penuh dengan kasih yang sudah membimbing dia. 各位弟兄姐妹们， Saudara sekalian, 在我们现代的社会呢， pada masyarakat kita pada zaman ini, 我们活在一个社会很自私的社会。 kita hidup dalam satu masyarakat yang sangat egois sekali. 我们看到别人辛苦，我们就不要靠近他。 Kita melihat orang tuh hidupnya susah,
kita tidak mau mendekat pada mereka. 我们看到有事情发生在路上，我们就看着而已。 Dan kita melihat terjadi peristiwa sesuatu di jalanan, lalu kita lewati begitu saja. 我们不想去帮他们， Kita tidak kepengen untuk menolong mereka. 但是上帝教我们，你要服侍那个用爱心。 Tetapi Tuhan mengajari kita, biarlah kita saling melayani dengan kasih. 各位弟兄姐妹们， Saudara sekalian, 服侍容易不容易？ apakah melayani itu gampang atau tidak? 不容易。 Tidak gampang. 但是神要我们付代价， Tetapi Tuhan mau kita membayar harga. 为什么？ Mengapa? 因为上帝那么多的祝福我们了。 Karena Tuhan berkat-Nya begitu besar yang sudah memberkati kita. 上帝在我们的生活当中，他给我们的那个天天的恩典是新的恩典。 Dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita, setiap hari berkat-Nya itu baru adanya. 他给我们的生活每天都是如此美好的生活。 Dan kehidupan yang Dia berikan pada kita, kehidupan yang setiap hari yang begitu baik, begitu indah. 神忠诚的爱、包容和供应是白白赐给我们的。 Dan Tuhan dengan kasih-Nya yang sudah mencukupi kita, yang diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. 我们不可能表达神在我们的生命中的伟大良善。 Kita tidak begitu mudah untuk menyatakan kebaikan, kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. 我们怎样来表达上帝的爱呢？ Lalu bagaimana kita menyatakan kasih Tuhan? 我们要表达上帝的爱，就是说我们要分给别人。 Dan kita mau menyatakan kasih, yaitu kita mau saling berbagi kepada orang lain. 上帝服侍我们，我们要服侍别人。 Tuhan sudah melayani kita, biar kita juga melayani sesama kita. 上帝祝福我们了，我们就要祝福别人。 Dan Tuhan kalau Dia sudah memberkati kita, biarlah kita juga mau memberkati orang lain. 各位弟兄姐妹们， Saudara sekalian, 我们白白的来，白白的去。 kita sudah terima dengan cuma-cuma, biarlah kita juga berikan dengan cuma-cuma. 我们生出来的时候，我们没有带什么来， Waktu kita lahir, kita tidak membawa apa-apa. 一切都是上帝祝福我们的。 Semua yang ada pada kita sekarang ini, yang kita miliki itu adalah berkat Tuhan. 今天我们有好的生活，那个是上帝的恩典。 Hari ini kalau kita punya kehidupan yang baik, itu adalah anugerah Tuhan. 今天我们可以吃3餐，那个也是上帝的恩典。 Dan hari ini kita sehari bisa makan 3 kali dengan cukup, itu juga karena anugerah Tuhan. 今天我们可以坐在一起来敬拜上帝，那个也是上帝的恩典。 Dan hari ini kita bisa duduk bersama di tempat ini untuk beribadah pada Tuhan, itu juga adalah anugerah Tuhan. 常常老人家说健康第一的， Seringkali senior mengatakan bahwa kesehatan itu nomor 1. 是的，健康是最好的。 Benar bahwa kesehatan itu paling penting. 我们可以看到上帝赐给我们有好的健康。 Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan sudah memberikan kita kesehatan yang baik. 虽然老人家会这边痛那边痛， Sekalipun kita umur bertambah, kita bisa sini sakit, sana sakit. 腰痛脚痛， Kita punya pinggang sakit, kaki kita sakit. 但是我说每个人都有痛的， Tapi saya mengatakan setiap orang itu punya sakitnya. 每个人都有问题的。 Setiap orang itu punya masalahnya 如果你 masing-masing. 看你的问题比别人大，你是很笨的人。 Dan kalau engkau melihat bahwa masalahmu jauh lebih besar daripada masalah orang lain, engkau adalah seorang yang bodoh. 因为每个人都有问题的嘛，对吗？ Karena setiap orang itu kan mereka punya masalah 你分 masing-masing 享你 kan. 的问题，我也分享我的问题。 Kamu sharingkan masalahmu, problem kamu, saya sharingkan juga masalah saya. 刚刚我有跟几位姐妹讲，你有病，你是老人家有病，我们年轻的也是有病。 Tadi saya sharing dengan ibu-ibu tuh, kalian sudah berumur, ada sakit penyakit. Kami yang masih lebih muda juga ada sakit penyakit. 但是这个病呢，拦阻到我们来服侍上帝吗？ Akan tetapi apakah sakit penyakit itu akan menghalangi kita untuk melayani Tuhan? 没有， Tidak, 不可以。 tidak boleh. 我们一定要服侍上帝。 Kita harus melayani Tuhan. 马太福音第25章40节那边告诉我们， Injil Matius pasal ke-25 ayat ke-14 berkata demikian. 马太福音25章40节。 Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-40. 那边告诉我们，我实在告诉你们，你们向我弟兄中最小的一个所做的，就是对我做的。
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. 各位弟兄姐妹们， Saudara sekalian, 我们可以通过这需要帮助的人做一些事情来表达对上帝的感激之情。 dan kita bisa melihat saudara kita yang mereka ada kebutuhan, kita lakukan sesuatu, kita menyatakan cinta kasih Tuhan kepada mereka. 好像我讲的，就是不幸的是，在我们活在这世界的时候，就是竞争的时代。 Seperti yang saya katakan saudara, kita hidup pada zaman ini. Ada satu zaman yang penuh dengan persaingan kompetisi. 人类变得越来越自私， Maka umat manusia berubah semakin lama semakin egois. 只考虑自己而已。 Hanya mempertimbangkan kebutuhannya, kepentingan diri sendiri saja. 他们只顾虑提高自己的福利和利益， Dan mereka hanya meninggikan kebaikan, kepentingan mereka sendiri. 而没有想到别人了。 Tetapi mereka tidak mempedulikan orang lain. 各位弟兄姐妹们，我们不可以。 Saudara, kita tidak boleh demikian. 上帝那么爱我们， Tuhan demikian mengasihi kita. 上帝那么照顾我们， Tuhan demikian Dia sudah menjaga kita. 天天他都赐给我们新的力量。 Dan setiap hari Dia memberikan kita satu kekuatan yang baru. 晚上的时候我们可以睡得好， Malam kita bisa tidur dengan nyenyak. 早上我们可以起床，可以看到太阳 Dan 出来， pagi kita bisa bangun pagi, kita bisa melihat matahari 我们 terbit. 可以晒太阳， Kita bisa berjemur di terik matahari. 我们可以准备我们的生活，我们可以吃，我们可以喝，我们可以睡，那感谢主。 Kita boleh mempersiapkan kehidupan kita, kita boleh makan, kita boleh minum, kita bisa tidur dengan baik, kita harus bersyukur pada Tuhan. 上帝服侍我们了， Tuhan Dia sudah melayani kita. 所以我们不要成为一个自私的人， Maka kita jangan menjadi seorang yang egois. 我们不要单单想到自己而已， Kita jangan hanya memikirkan diri kita sendiri saja. 我们要看到外面的人， Kita harus melihat orang-orang yang di 很 luar. 多需要帮助的。 Banyak yang mereka membutuhkan 上 pertolongan. 帝叫我们祝福我们，是要成为祝福别人的。 Tuhan memanggil kita, Tuhan memberkati kita agar kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. 所以我们要练起来，做一个习惯，就是要服侍别人，用爱心的服侍。 Maka kita harus melatih diri kita menjadi satu kebiasaan kita melayani, saling melayani dengan kasih. 让我们的生活成为一个活祭，献上最好的给上帝。 Sehingga kehidupan kita menjadi persembahan yang hidup yang boleh kita persembahkan kepada Tuhan. 不要跟别人计较， Janganlah kita hitung-hitungan dengan 不要 orang 考 lain. 虑自己而已， Janganlah kita hanya mempertimbangkan akan diri kita sendiri 不要 saja. 做自私的人， Janganlah kita menjadi seorang yang egois. 让我们可以祝福别人， Biarlah kita juga boleh menjadi berkat bagi orang 让我 lain. 们可以带领他们来看到上帝的荣耀， Biarlah kita juga boleh membimbing mereka melihat kemuliaan Tuhan. 让他们也是感受到上帝的恩典。 Agar mereka juga boleh merasakan anugerah berkat Tuhan. 当你服侍别人的时候，你会感受到你很喜乐。 Dan waktu engkau melayani orang lain, engkau bisa merasakan engkau juga penuh dengan 好 sukacita. 像一首诗歌告诉我们的，hidup adalah Dan kesempatan。 seperti lagu mengatakan bahwa hidup itu adalah kesempatan. 神加给我们一天，我们就要好好的活再多一天。 Kalau Tuhan tambahkan satu hari kepada kita, marilah kita hidup sehari ini dengan baik-baik. 好好生活不是说我们打扮漂亮，我们吃得好，不是单单而已啊。 Dan hidup dengan baik-baik itu bukan sekedar bahwa kita dandan dengan cantik-cantik, lalu kita makan dengan makanan yang mewah. 但是我们祝福别人， Tetapi kita menjadi berkat bagi orang lain. 它改变我们的生活了。 Dan itu akan merubah hidup kita. 我们一起来祷告。 Mari kita bersama-sama kita berdoa. 我们在天上的父，我们感谢你， Allah Bapa kami di surga, kami ucapkan puji syukur terima kasih padamu. 因为你先爱我们， Karena engkau terlebih dahulu 因 mengasihi 为你 kami. 先服侍我们。 Karena engkau terlebih dahulu melayani kami. 主啊，我们是不配的来到你的面前， Ya Tuhan, kami sungguh tidak layak datang ke hadirat-Mu. 但是你
那么爱我们， tetapi Engkau demikian mengasihi kami. 你赐给我们耶稣基督来到这世界来拯救我们， Engkau memberikan kami Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan 你没 kami. 有撇弃过我们。 Engkau tidak pernah membuang kami. 我们知道，我们晓得，我们是罪人，我们是顽皮的人， Kami tahu, kami sadar kami manusia berdosa, kami adalah orang-orang yang nakal. 常常都没有听你的话语， Seringkali kami tidak menuruti firman-Mu. 我们没有行你的话语在我们的生活当中。 Kami tidak menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami. 但是你没有丢弃过我们， Tapi Engkau sama sekali tidak pernah membuang kami. 主啊，感受到你的爱的时候，让我们也是可以用你的爱来爱别人。 Ya Tuhan, ketika kami merasakan kasih-Mu, kami juga boleh memakai kasih-Mu untuk mengasihi sesama kami. 用你赐给我们的爱，我们来祝福别人， Dengan kasih yang Kau berikan kepada kami, kami boleh menjadi berkat bagi orang 来 lain. 照顾别人。 Untuk menjaga sesama kami. 让我们在加了团契的时候，我们可以服侍彼此的服侍， Agar dalam komisi Kaleb ini kami boleh saling melayani. 用爱心来照顾。 Dan kami dengan menjaga, dengan peduli, dengan cinta kasih. 感谢主， Terima kasih 我 Tuhan. 们这样敢祷告，奉靠圣名求的， Demikian kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin.